Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada kita bersama untuk sama-sama mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. 3 minit baru 13 orang yang tengok live. Hak lain tidur lagi. Ni pencerai juga. Kita syaknya. Kan? Baru 14. Kita tunggu 1000 orang baru kita mula, boleh? Baik. Insya-Allah pada pagi ini perbahasan saya ialah tentang tajuk neraka Saqar. Ada neraka Jahim, Jahannam, Sa'ir, Hutamah, Hawiyah. Ya? Pada pagi ini kita khusus neraka Saqar. Mana dari Quran? Saya akan baca, tetapi sama-sama dengarlah dia punya terjemahan. Saya tak mau terjemah hari ini. Nak bagi dengar clear cut ayat ini. Surah ke-74 Al-Muddathir, pada ayat 42 hingga 46. Muddathir ayat 42 hingga 46 tentang penghuni neraka Saqar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Shadaqallahul azim. Kita dengar apakah maksud ayat tadi? Kalau boleh tuan-tuan buka Quran, belajar surah ke-74 ayat 42-43. Jangan rojok pimpinan Rahman sebab susah sikit nak cari. Kalau jenis ni okey, dia ada mention atas tu surah ke berapa, senang. Baik. Kita dengar ayat 42 hingga 46. Dah 72 orang. Okeylah, cantiklah. Yang bermaksud, yakni penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka Saqar. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? 4 golongan yang akan dihumban ke dalam neraka Saqar. Golongan yang pertama menjawab, orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang ataupun solat. Golongan yang kedua, dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Golongan yang ketiga, ini dengar baik-baik ni. Ni yang banyak berlaku ni. Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Yang keempat, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Baik. Kita pergi satu persatu. Hari ini hari ke-26 berturut-turut kuliah.
Semua ada tajuk. Poin dia berbeza. Ayat Al-Quran dan hadis insya-Allah sama, sebab modal dah nak habis. Kan? Tak apa, sebab kadang-kadang satu ayat itu, hadis yang kita baca, dia relevan untuk soal ini, untuk poin ni. Okey. Junadah Idris. Oh, alhamdulillah, gombak clear. Setiap hari dengar. Tak ada kerja apa dia ni. Nah, baik. 4 golongan yang bakal dicampak ke dalam neraka Saqar. Saya ulang semula ayat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apabila ditanya, kenapa kamu berada di dalam neraka Saqar? Golongan yang pertama menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dahulunya tidak mendirikan salat. 2-3 bulan yang lepas, ada seorang hamba Allah ni keluar kenyataan, keluar dalam YouTube. Tak tahulah kot nak cari populariti ke. Nak jadi glamour. Dia kata kita ni kalau tak khusyuk tak perlu solat. Oh, letih. Heboh satu Malaysia. Nah, jadi kita pun tak nak duk layan dia lah, biarlah dia sorang-sorang dia. Tapi ini hujah saya. Pertama, kita nak dengar di segi hukum. Kita dah tahu dah, sesiapa yang tidak menunaikan solat bakal dicampak ke dalam neraka Saqar. Saya akan penjelaskan kenapa kita perlu solat. Apa hukum? Hadis riwayat Imam Muslim. Bainal abdi wal kufri tarkus salah. Takkan nak tolak hadis Nabi, Imam Muslim. Kalau Imam Tirmizi boleh dipetikan tak sahih. Ayat Quran yang bagi tahu tak solat, maka hadis menyatakan perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Makna sesiapa yang tidak mendirikan solat, menunaikan solat, hukumnya kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Patut sangat dihumban ke dalam neraka Saqar. Baik. Okey. Dari Quran, dari hadis. Sekarang kita nak tengok kenapa solat ini begitu penting. Kalau kita tengok susunan rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah di tangga yang pertama, yang kedua mendirikan solat. Kenapa? Ini bukti. Maknanya pentingnya solat ini. Ada sebab-sebab tertentu. Allah tidak mensyariatkan manusia mendirikan solat kecuali ada hikmahnya. Di antara yang saya boleh kemukakan ialah solat ini selain berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, kita nak sebut bahawasanya solat ini merupakan pendidikan yang paling awal di dalam Islam. Kan tuan-tuan dan perempuan selalu dengar, muru auladakum bis-salah lis-sam'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Perintahkanlah anak kamu mendirikan salat ketika 7 tahun, ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka, bukan pukul untuk mencenderakan mereka, tetapi untuk mengajar. Pukullah mereka ketika umur 10 tahun. 7 tahun kena suruh. Ini Islam. 10 tahun pukul. Ini bukan 10 tahun, 50 tahun tak solat. Yang tu kena cincang. Cincang 200. Aduh, peliknya manusia ni. Memanglah suka, sulit, payah.
Ya. Nabi suruh pukul ketika 10 tahun. Ini umur 60 tahun, 70 tahun tak solat, kita pun jam. Aduh, ya Allah. Syukurlah muslimin dan muslimat, kita yang boleh menunaikan solat ni sebenarnya kita tak hebat. Itu kurniaan Allah, pertolongan Allah. Tambahan pula kalau disusuli, diikuti dengan solat-solat sunat, alhamdulillah. Solat sunat duha, tahajud, hajat, witir, alhamdulillah. Kita buat sikit-sikit sudahlah. Janji berterusan, continuously, consistent, istiqamah. Baik, itu yang pertama. Pendidikan awal di dalam agama Islam ialah memerintahkan anak cucu kita mendirikan solat. Di antaranya lagi kelebihan solat itu ialah solat mengajar atau mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang pandai mengurus masa, time management. Allah tak suruh saja-saja, mesti bersebab. Time management. Ramai yang tak punctual, pergi kerja lewat. Kalau pulang awal pula dah. Kerja pukul 9, 9.10 baru sampai. Ini saya nak bagi tahu di segi hukum lah, tak berkat hidup. Percayalah. Lepas tu kadang-kadang hidup kita ni jadi porak-peranda. Rezeki tak ada keberkatan. Sepatut kerja 8.30, 8.45 baru masuk. Lepas tu pukul 12 hilang, pergi entah mana. Allahu Akbar. Manalah nak berkat hidup macam tu. Tetapi salat mengajar umat Islam, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. An-Nisa surah keempat ayat 103. Sesungguhnya salat ini, kata Allah, adalah satu kewajipan kepada orang-orang beriman dalam waktu yang telah ditentukan. Kita tahu Zuhur 1.20, pukul 1 sepatutnya kita sudah bersiap sedia. Itu dia ajar kita. Ini 1.20 baru nak masuk ke tandas. Jam. Subuh sekarang pukul 6 pagi. Patutnya kita bangun 5 pagi. Ustaz nampak kemas ni. Ustaz bangun kan 5 pagi. Ustaz suruh hampa ya bangun. Kan? 5 pagi bangun, mandi, pakai, ambil wuduk. Masya Allah. Time management is very good. Mesyuarat pukul 10 pagi, 9.50 CEO dah sampai. Baru boleh jadi contoh tauladan. Ni Islam aja melalui solat. Time management. An-Nisa 103. Seterusnya, solat mengajar kita apa yang kita buat, yang kita sembah Allah melalui ibadah solat ni sepatutnya juga dapat mencegah kita. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Tuan-tuan yang mana semak, yang jot down, tulis ayat sekian, kalau tak betul boleh appear kat skrin ustaz, tak betul saya cari. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Yang bermaksud sesungguhnya salat itu tujuan, matlamat ataupun disebut maqasid syariah. Sebab tu saya ni kalau kita sebut bahasa Arab, lebih baik kita hurai dalam bahasa Melayu. Jangan main sebut, bukan semua faham Arab. Saya pernah pergi Yaman juga, cakap Arab sampai Arab tak faham. Cerai pun Arab ni pun. Maqasid syariah makna matlamat pensyariatan. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Apa matlamat? Rehatkan perut kita. Ini kebaikan untuk kita. Kenapa salat? Salat sepatutnya dapat mencegah perkara keji dan munkar. Salat tak tinggal, alhamdulillah. 6 ekor pun tak tinggal, cerai. 6 ekor main lagi. Aduh. Kan? Masa sujud tu 6 ekor tu terkeluar dari poket. Nombor tu pergi kat Tok Imam pula.
Kan? Tok Imam pun tengok slow bubuh bawah sejadah. Bawa balik rumah, esok nombor tu naik. Oh, kaya Tok Imam tu. Bukan Tok Imam di Malaysia ni, Tok Imam di luar negara. Tak ketawa pun. Kan? Dah 26 siri ni. Tak tahulah, mungkin pergi 200 siri apa. Kan? Selagi saya mampu, selagi diberi kesihatan, insya-Allah. Saya cakaplah apa saja yang saya ada kemampuan saja. Di luar kemampuan saya, tanya orang lain. Saya dah sebut, saya hanya pendakwah pun besya-besya je. Zaman sekarang ni macam-macam besya-besya lah. Baik, jadi tak ada makna solat tak tinggal, maksiat kita buat. Ini matlamatnya. Seterusnya kita dah sebut, insya-Allah kita tak perlu bimbang. Orang yang mendirikan solat, yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini rezeki dia ada. Cuma banyak dan sikit je. Kadang-kadang yang tak solat tu dapat rezeki melimpah ruah jutawan. Hak solat ni kurus kering, macam wahid sate. Kesiannya, kan? Tapi jangan bimbang. Allah bagi jaminan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Taha surah ke-20 ayat 132. Dan perintahkanlah ahli keluargamu mendirikan solat serta bersabarlah di dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, tapi kami yang memberi rezeki kepadamu. Jadi makna ada kaitan dengan rezeki. Apatah lagi kalau orang itu solat, walaupun rezeki tak banyak, saya yakin dan percaya ada keberkatan. Yang tak solat, gaji melimpah ruah, 60,000, 100,000, tak solat pun, cuba pergi tengok kehidupan dia. Nanti ustaz paparkan nombor akaun untuk sumbangan. Baik. Nanti ada keluar, insya-Allah. Terima kasihlah. Setiap hari saya tengok tak kurang daripada 10 orang menyumbang. Alhamdulillah. Tuan-tuan telah banyak berjasa untuk Islam, bukan untuk saya. Walaupun sekolah ni saya yang manage, saya yang urus one man show. Alhamdulillah, staf ada 60 orang, tuan-tuan. Pelajar tak ramai, 250. Dari dulu hingga ke saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi pertolongan yang cukup hebat, sehingga perjalanan Tahfiz Mutmainah ni berjalan lancar, insya-Allah. Dan kemudian bukan kita nak bangga, kita bersyukur kita ada guru-guru pendidik yang committed, sehingga kan keputusan SPM 2018 dan 2019 alhamdulillah cemerlang. Kalau tak salah saya, tahun ni tahun kelima SPM. Sekolah ni dah 11 tahun. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan menyumbang tu, insya-Allah kami will try our best, insya-Allah. Kami akan cuba sebaik mungkin nak bagi sekolah ini salah sebuah sekolah yang berjaya dalam negara, berjaya melahirkan yakni pelajar-pelajar yang versatile, yang serba boleh berbahasa Arab, kuasai Quran, kuasai hadis, boleh jadi imam, and boleh juga berbahasa Inggeris, a very fluent English. Just like me, you know. Bolehlah sikit-sikit. Nak kata lancar sangat bahasa Inggeris, bolehlah sikit-sikit, kan? Gitu dia. Baik. Jadi maknanya soal rezeki ada kaitan dengan solat, insya-Allah ada keberkatan. Dan seterusnya saya masih ingat almarhum Dr. Harundin rahimahullahu taala pernah menyatakan, orang yang solat menandakan orang yang berterima kasih di atas segala nikmat kurniaan Allah kepadanya. Kalau kita nak hitung, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, tak terhitung. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 18, surah Ibrahim surah ke-14 ayat 38 tu, ayat 34 lah, sama ya.
Kalau kamu nak hitung nikmat kurniaanku, nescaya tidak terhitung. Makna terlalu banyak. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 18. InsyaAllah tu betul tu. Surah yang lagi satu saya sebut tadi, kita cek, mungkin tuan-tuan nak catat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. 16, 18, betul. Yang lagi satu surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah ke-14. Ya. Ayat 38. Ayat berapa? Bukan, surah Ibrahim ayat 34. Minta maaf. Betul. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita nak hitung nikmat kurniaan Allah, nescaya tidak terhitung. Jadi maknanya, sesiapa yang mendirikan solat ini orang yang berterima kasih, kata almarhum Dr. Haruddin. Tuan-tuan dan perempuan, surah Ar-Rahman, surah ke-55 ada 78 ayat, ada sepotong ayat yang diulang-ulang, berulang-ulang kali. Berapa banyak ulang-ulang dah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Terlalu banyak nikmat. Sujudlah kepada Allah, sembahlah Allah, dirikanlah solat. Be grateful. Show your gratitude to Allah, the Almighty. Tunjuklah tanda syukur kita kepada Allah. Orang yang tak solat, kata Dr. Haruddin, orang yang tidak berterima kasih. Ayat yang saya baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Diulang sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55 ada 78 ayat. Daripada jumlah 78 ayat, 31 kali diulang-ulang pertanyaan yang sama. Akhir sekali tentang solat, wasjud waqtarib, surah Al-Alaq ataupun surah Iqra pada ayat ke-19. Dikala sujud kamu hampir kepadaku. Justru tuan-tuan dan perempuan, amat rugilah orang-orang yang tidak mendirikan solat. Peluang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di antaranya melalui ibadah solat. Nabi Isra wal Mi'raj hampir kepada Allah. Kita nak Isra wal Mi'raj dah memang tak boleh berlaku pun, kita bukan Nabi. Tapi melalui ibadah salat, ketika sujud kita hampir kepada Allah. Hadis Muslim menyatakan, perbanyakkanlah doa ketika sujud. Rusdah semua okey Nama Rusdah Hamid ni dia rajin rojok ayat-ayat, insya-Allah. Baik. Itu yang pertama, kesalahan golongan ataupun kesalahan ahli neraka Saqar kerana mereka tidak mendirikan solat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Golongan yang kedua menyatakan kami dahulunya tidak memberi, yakni makan kepada orang-orang miskin. Sehingga kan begitu bakhil, zakat pun tak nak keluar. Sedekah jauh sekali. Kita dah sebut acap kali dah, berulang-ulang kali. Setiap yang kita belanja di jalan Allah, Allahu Akbar, percayalah, nanti sampai satu tu insya-Allah saya akan sebut 5 kelebihan orang yang bersedekah. Selain pada yang saya pernah sebut, Allah ganti dalam bentuk nikmat, sihat dan sebagainya. Ada yang lain yang sedang menanti kita yang suka membantu, memberi pertolongan kepada orang-orang miskin. Tambahan pula macam hari ni, Masya Allah, COVID ni, yang bekerja tapi bila dah berlaku PKP ni, tak ada kerja, tak ada gaji. Duit simpanan dah mula susut. Allahu Akbar.
Jadi kita yang ada lebihan ni, tengoklah you punya neighbor. Nah, tengok jiran kamu. Nah, banyak orang susah. Don't be selfish. Jangan penting diri. Ramai orang susah. Ya. Saya tak masuk dalam golongan orang miskin. Saya ni wasatiyah, sederhana. Nah, boleh lagi lah bertahan. Walaupun dah hampir sebulan tak ada kuliah ni kan. Lepas ni nak kena pergi minta kerja dengan Menteri Agama lah pula. Kan? Dah tak ada kerja dah. Ceramah kat DB ke apa pula, jadi pembantu dia pun jadilah. Ya, kita berdakwah. Kita ulang semula. Sesiapa yang tidak mengeluarkan zakat, tempat tinggal mereka kelak ialah neraka lazza. Kalla innaha lazza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Mereka yang menghimpun harta sebanyak mungkin tetapi tidak mengeluarkan zakat. Allahu akbar. Sedekah jauh sekali. Dengar kita nak buat kompleks ni 2.2 juta. Takkan tak ada zakat pun. Dengar milioner. Bantu-bantulah setengah. Ni sekolah ni kita cuba buat yang terbaik. Pelajar-pelajar alhamdulillah cemerlang akademik, bukan agamanya, cemerlang akademik. 9A, 7A. Alhamdulillah. Bantulah. Kadang-kadang kita tengok sekolah saja tersergam indah tetapi pencapaian kurang. Biarlah sekolah saya ni biasa je. Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Tapi yang penting kualiti. Bantulah orang-orang miskin. Tapi dalam Islam kita diajar, kita utamakan 40 jiran yang terdekat. Ini ajaran. Tetapi di antara jiran dan kaum keluarga, utamakan kaum keluarga. Boleh rujuk dalam surah An-Nisa kalau tak salah saya, ayat 36. Sahabat kita tolong check lah. Kalau tak betul beritahu lah. Rusdan tolong check An-Nisa 36 kalau tak salah saya, tentang kita nak bantu utama keluarga dan juga jiran-jiran. Keluarga diutamakan sebab ia dapat menghubungkan silaturahim. Ini Islam cukup cantik. Baik. Yang ketiga golongan ini, ini saya nak buka semula. Dengar baik-baik. Kenapa mereka ini dicampak ke dalam neraka Saqar? Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian, memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Contoh-contoh. Zaman sekarang ni undang-undang Islam tak sesuai. Itu salah tu. Bagaimana kamu seorang Islam kalau kafir bercakap tu, kita tak heran lah. Sebab dia kafir. Ini orang Islam. Kadang-kadang yang bercakap tu Pak Haji. Tak tahulah Haji misal kontut ke? Haji bakhil ke? Allahu Akbar. Mana boleh zaman sekarang, zaman teknologi yang begitu mencabar, kita nak kembali kepada undang-undang kuno, undang-undang rimba. Zaman Nabi sesuai. Ini perkataan yang salah. Sebab apa? Kita dah bahas tempoh hari batas-batas iman dan kufur. Jangan main-main. Itu kamu telah mempersendakan Allah, sekaligus mempersendakan Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut 3 perkara ini tidak boleh dipermain-mainkan. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 65 disambung 66. 65 tu tengah-tengah. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang bermaksud, katakanlah Muhammad, tolong bagi tahu pada musyrikin,
Apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah ini Al-Quranul Karim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nak mempersenda-sendakannya? Tidak ada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah menjadi kafir setelah beriman. Batal iman dan Islam, rosak akidah seseorang yang mempersendakan, sama ada mempersendakan Allah, hukum hakam Islam, ataupun memperlekeh-lekehkan Al-Quran, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad hanya untuk Arab, bukan untuk kita. Itu juga membatalkan akidah. Justru nak cakap lebih baik fikir dulu. Nah, apa patah Inggeris saya tak ingat apa dia tahu. Tak ingat dah. Ya. Kita fikir elok. Kita nak bercakap, kawan ni sahabat baik kita datang-datang, Syekh ni apa ni? Depa hari-hari duk cerita hudud. Hudud ni zaman dulu boleh lah Syekh. Kita pun tumpang semangkuk. Bila tumpang semangkuk, jadi mangkuk hayun. Ya betul lah. Pokok ni tak ada kerja lain nak potong tangan. Jangan hina hukum hakam Islam tau. Dalil Quran At-Taubah 65-66. Ini ayat Quran kata, di antaranya wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami berada di dalam kesakur kerana dulu kami juga mengambil bahagian memperkatakan perkara-perkara yang salah dengan orang-orang yang memperkatakannya. Tu belum saya baca ayat lain lagi, An-Nisa. Kalau ada orang perli merendah-rendahkan agama kita, kita duduk, kita jadi munafik. Kita mesti ada guts, keberanian untuk menegur. Nanti saya cuba baca An-Nisa 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu bila sangkup ni dia lupa. Saya ulang semula, saya terjemah dulu. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Tu ayat panjang tu, An-Nisa surah keempat ayat 140. Ini kita dengar, kita tak kata apa pun, jadi munafik. Ini kita tumpang semangkuk, tu yang jadi mangkuk ayun, the dangling bowl. Dangling tu dia bergoyang, bowl tu mangkuk ayun lah kot, kan? Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim, kata Allah. Rusdan An-Nisa 140, insya-Allah. Apabila kamu mendengar Al-Quran itu diingkari dan dipersenda-sendakan, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kamu duduk bersama-sama mereka. Tu dia, duduk pun tak boleh, tambah pula kita tumpang. Memanglah puak-puak ni tak ada kerja lain nak potong tangan. Oi, jangan. Nah, itu Allah sebut. Sehingga mereka mengubah topik perbualan mereka. Makna yang menghina tu, bila kita dah sampai, kita dengar-dengar, dia pun ubah topik. Okey, kalau dia terus mencaci, mencerca agama kita, kita duduk juga, tak tegur dia. Kamu sama seperti dia. Allahumma, kamu sama seperti dia. Kamu tu munafik, dia tu kafir. Munafik dan kafir, kedua-dua akan dihumban ke dalam neraka Jahannam, kata Allah. Sila raja' An-Nisa 140. Kita tak kata apa jadi munafik, apatah lagi kalau kita yang mempersenda-sendakan agama Islam. Kafir, munafik pun neraka, kafir pun neraka. Allah sebut kedua-dua golongan ini akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Justru jaga mulut. Mind your language, lebih kurang macam tu kot. Dulu ada mind your language.
Syok. Nah, zaman saya dululah tahun 80-an cukup popular lah. Ali Nadim, I'm from Lahore. I'm at the moment not working anywhere at all. Lebih kurang macam tu lah. Dia orang belajar bahasa Inggeris, cakap lintang bukang. Nah, mind your language. Baik, ataupun mind your words. Cermat sikit kita nak cakap apa. Yang ketiga, golongan yang mengambil bahagian memperkata, memperlekeh, mempersendakan agama Islam. Tolong. Ini nasihat saya berdasarkan ayat Quran. Boleh tuan-tuan? Sejuk ni. Nak berhenti dah ni. Baik, akhir sekali golongan keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Golongan ini ialah golongan yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu kita ni beriman atau tidak, senang je. Kalau di dunia ni kita sanggup fitnah orang, menzalimi orang, benda-benda yang menyalahi syariat, kalau kita tergamak buat, menandakan tak beriman. Sebab orang-orang beriman dia meyakini ada hari pertemuan dengan Allah di mana semua amalan akan dihitung dan ketika itu bakal mendapat pembalasan. Nampak tak? Cakap bagi ada tajwid sikit. Ni apa dia ni? Nah, itu cerita dia. Nah, kalau saya beriman, tak tergamak nak fitnah, nak mencerca ulama. Walaupun kita tak setuju dengan golongan-golongan ini, kita tak maki hamun, kita tak fitnah. Sampai hari ini saya masih menyatakan, kerana saya berpegang dengan syariat Islam. Walaupun dituduh meliwat sampai 2 kali, saya Syahrilun tetap menyatakan saya tak terima. Sebab kita ikut firman Allah dalam Quran, bawa 4 saksi. Yang fitnah, kamu bertanggungjawablah di akhirat. Walaupun kita tidak sehaluan, tapi kita jaga akidah kita. Kita tak nak fitnah. Ini tukang sambung pula. Sambung. Kamu esok, kamu ingatlah, kamu akan bertemu dengan Allah. Orang yang tidak beriman, dia apa kisah? Fitnah. Itulah kerja. Siapa naik, kalau bukan dia, fitnah. Kalau bukan golongan dia, fitnah. Tak takut dengan ni? Hari pertemuan dengan Allah, amalan akan diperhitungkan, kemudian mendapat pembalasan yang cukup adil. Sebab tu golongan keempat ini, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka menyatakan, kami dahulunya tidak yakin adanya hari perhitungan, hari pembalasan. Nah, ingat apa yang kita buat, kita bercakap, kita tulis, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-Mudaththir ayat 38. Manusia ni setiap apa yang dia buat akan dipertanggungjawab. Dia fitnah seseorang, dia mencerca seseorang, dan sebagainya. Dalam surah Yasin, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Yasin ayat 54. Mind your word. Betul lah tu. Tadi saya sebut dah. Mula-mula saya kata mind your language, lepas tu saya tukar mind your word. Betul. Terima kasih Ahmad Ahmad Khan. Dalam surah Yasin pada hari ini Allah kata, kena yakin, aku akan memberi balasan setimpal dengan apa yang pernah kamu kerjakan. Itu keadilan Allah. Kalau kesalahan banyak ni, banyak itulah insya-Allah siksaan Allah. Lebih tidak, kurang pun tidak. Tapi kalau undang-undang manusia, minta maaf. Dia curi hanya satu tin. Kita kata susu tepung kerana anak lapar. Satu tu. 2 tahun penjara.
Nilai susu tepung RM30, 2 tahun penjara. Curi jutaan wang rakyat, 6 bulan. Macam mana ni kita? Aduh. Tu cerita dia. Sebab tu kita nak kembali maknanya kepada ajaran Islam. Kita perlu meyakini kita akan dibangkitkan semula, dihidupkan oleh Allah buat selama-lamanya untuk menerima, melihat amalan-amalan kita, dan ketika itu dihisap dan diberi pembalasan yang seadil-adil. Justru yakinlah ada hari pembalasan. Sekiranya kita tidak meyakini wujudnya hari pembalasan, dibimbangi, kita akan dihumban ke dalam neraka Saqar. Jadi cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah esok kita akan bahaskan pula, kalau tempoh hari, takwa, kelebihan takwa. Esok kita nak bahas kesempurnaan takwa. Sempurnanya ketakwaan seseorang itu mesti tak dapat tidak dengan 5 sifat ini. Ini yang disebut oleh almarhum Dr. Hamka. Jadi sekadar itu, insya-Allah kita bertemu lagi esok. Kalau masih yang belum lagi membeli, insya-Allah boleh. Kalau nak pergi umrah dengan saya, kalau tak ada aram melentang, bolehlah hubungi nanti kemudian. Kita pergi dengan Bushra pada 25 November ni kalau tak salah saya. Dan yang menyumbang, terima kasih. Yang belum menyumbang, well, you know what to do. Sumbang-sumbanglah, walaupun RM2, RM3 dah dapat dah. Bantuan kerajaan RM1,000 tu, tunggu apa lagi? RM3 untuk tasfih, RM997 untuk keluarga. Hidup membarakah. Terima kasih. Mudah-mudahan segala sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan kami manfaatkan, insya-Allah sebaik mungkin. Keampunan daripada Allah, saya pinta ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Kita bertemu lagi insya-Allah esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.